Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang bermaksud, wahai orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu, bapa dan kerabatnya. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu, bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allamuhun nas wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal 'ilma sayuqbadu wa tazharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariidati la yajidani may yaqdi biha. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia yang akan digenggam, yakni diwafatkan oleh Allah, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam, yakni dicabut, dan nanti akan timbul fitnah-fitnah sehingga nanti akan tiba masanya apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara keduanya. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faraid ataupun pusaka menurut perspektif Islam. Kita dah masuk dalam Ashabul Furud, iaitu golongan-golongan yang mendapat fardu. Dalam urusan pembahagian harta pusaka, dia ada Ashabul Furud
orang-orang yang mendapat kefarduan. Berapa? 1/2 contohnya, 1/3, 2/3, 1/6 dan seterusnya. Kita dah selesai dalam urusan perbincangan dalam hal ashabul furud, daripada ayah sampailah ke cucu, termasuk adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, pakcik seibu sebapa, ayah, mak, atuk dan seterusnya. Jadi di kalangan semua ini, lelaki keseluruhannya yang berhak ataupun yang layak. Berhak, layak tak semestinya berhak. Bila kata layak, bermakna dia ada potensi untuk dapat harta pusaka, tetapi dia belum lagi berhak. Sebab apa? Kita akan masuk nanti dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang paling penting dalam ilmu faraid, iaitu bab al-hijab ataupun al-hijbu, iaitu terdinding ataupun tertegah ataupun terhalang. Dalam bab ini bab paling penting dalam ilmu faraid, sebab dalam bab ini nak menentukan siapa lebih berhak daripada yang layak. Yang layak di kalangan lelaki kesemuanya, daripada ayah, atuk, anak lelaki, cucu lelaki, adik-beradik lelaki, pakcik lelaki, pakcik seibu sebapa, pakcik sebapa daripada ayah kita. Semuanya ada berapa? 15 golongan ataupun 15 orang di kalangan lelaki yang layak untuk mendapat harta pusaka. Tetapi yang berhak kita akan tahu dengan sebab apa? Tahunya ilmu berkaitan hijab. Siapa yang halang siapa? Siapa yang lebih utama untuk dapat harta pusaka? Maka yang berhak mendapat itu dikatakan hajib, yang menghalang. Dan yang tak dapat, yang tak berhak itu dikatakan mahjub, yang terhalang mendapat harta pusaka. Sebab apa? Ada orang yang lebih hampir, yang lebih dekat dengan si mati. 15 di kalangan lelaki, manakala di kalangan perempuan ada 10, daripada isteri, anak perempuan, ibu, nenek, adik-beradik perempuan dan seterusnya. Contoh, andai kata 15 campur dengan 10, 15 di kalangan lelaki, semua ahli keluarga tu ada, daripada atuk, daripada ayah, anak, cucu, adik-beradik, seibu sebapa, seibu sebapa, semua ada 15. Dan yang perempuan pun ada 10. Berapa yang berhak mendapat di kalangan 25 ni tadi? 15 campur 10, 25. Berapa yang layak dapat? Hanya 5 orang sahaja yang layak dapat. Yang pertama, ibnu, iaitu anak lelaki. Yang kedua, bintun, anak perempuan. Yang ketiga, abun, bapa. Yang keempat, ummun, iaitu ibu. Dan yang kelima adalah pasangan. Kalau yang meninggal lelaki, bermakna isteri dia dapat. Kalau yang meninggal perempuan, bermakna suami dia dapat. Yang lain daripada 25, hanya 5 ini saja yang layak dapat, yang berhak dapat. Maaf, layak 25, tapi yang berhak dapat 5 orang saja. Jadi nak tahu yang mana lebih layak, kita masuk dalam bab al-hijab ataupun dalam bab terhalang atau tertegah. Apa makna ataupun definisinya? Pengertian hijab dari segi bahasa ialah tertegah atau terdinding. Pada istilah pula ialah menegah waris daripada mendapat harta pusaka di atas sebab-sebab yang tertentu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Yang bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada Tuhan mereka. Telah berkata seorang ulama tentang betapa pentingnya bab ini dalam mengetahui ilmu pusaka atau ilmu faraid. Dalam syair dia berkata, aqulu zal babu azimul faidah fajidda fihi tahtawi maqasidah man lam yafuz minhu bi sirrin amid yahrumu ay yuftiya fil faraidi. Aku berkata, sesungguhnya bab ini merupakan bab yang banyak sekali faedahnya. Berusahalah kamu di dalam bab ini
kerana di dalamnya terdapat tujuan mempelajari ilmu faraid. Barang sesiapa yang tidak berjaya ataupun tidak mampu menguasai ilmu ini di dalam mempelajari bab ini dengan sebenar-benarnya, maka diharamkan baginya memberi fatwa dalam ilmu faraid. Sebab ilmu ini cukup penting nak menentukan. Tak dapat kuasai ilmu ataupun bab hijab ini, dia tak boleh nak keluarkan hukum. Tak boleh nak tentukan kau dapat berapa, kau dapat berapa. Sebab dia tak tahu siapa yang terhalang, siapa yang menghalang. Sebab bab ini cukup penting. Yang lepas, bab yang mudah. Bab kira-kira tu insya-Allah mudah. 1/2, ini 1/3. Kena tentukan mudah. Hanya ingat melalui hafalan saja. Anak dapat berapa? Asabah. Anak perempuan dapat berapa? Asabah jika bersama dengan anak lelaki. Dapat 1/2 bila berdua atau bertiga. Suami dapat berapa? 1/4. Kalau si isteri ni tadi ada anak. Suami dapat berapa? 1/2. Kalau arwah isteri dapat, kalau arwah isteri tak ada anak. Jadi benda tu kita boleh hafal. Tapi dalam bab hijab ini untuk menentukan siapa yang lebih layak, siapa yang lebih berhak daripada yang layak tadi. Hijab terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, hijab bersebab, terhalangnya dengan sebab. Yang kedua, hijab kediri, ataupun nanti kita akan masuk yang dikatakan kediri itu apa dia? Halangan yang berlaku dengan sebab kewujudan seseorang. Ada anak dapat, cucu lelaki tak dapat. Ini dikatakan hijab kediri. Dengan sebab adanya anak lelaki, maka cucu lelaki tadi terhalang. Begitu juga ayah. Ada ayah, ada atuk. Atuk tak dapat. Ayah dapat dengan sebab dia lebih dekat dengan si mati tadi. Atuk terhalang disebabkan adanya ayah. Ini yang dikatakan hijab kediri. Hijab bersebab yang macam mana? Hijab bersebab ialah halangan daripada menerima pusaka atas sebab-sebab yang ditetapkan oleh syarak sebagaimana berikut. 3 yang dikatakan hijab bersebab. Ada 3 sebab. Kita dah jumpa dalam bab sebelum ni sebenarnya. Tapi dalam bab hijab ini dia khususkan lagi, perincikan lagi yang dikatakan 3 sebab terhalangnya seseorang itu daripada mendapat ataupun mewarisi harta pusaka. Yang pertama dengan sebab pembunuhan. Pembunuhan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tak sengaja pun terhalang. Contoh gambaran yang dikatakan tak sengaja bagaimana? Ayah dia datang ke rumah dia. Dalam masa yang sama rumah dia ni tengah renovate ataupun tengah baik pulih. Sama ada je nak buat pagar depan ke, dia gali lubang, contoh gali lubang dekat depan pintu tempat nak buat pagar. Ayah ni tak perasan, keluar-keluar pop terjatuh meninggal dalam tu. Tanpa sengaja pun termasuk dalam yang dikatakan terhalang mewarisi harta pusaka dengan sebab pembunuhan. Jika seseorang waris telah membunuh pewarisnya, maka waris tersebut terhalang daripada menerima pusaka si mati yang dibunuhnya itu. Apatah lagi kalau dia bunuh dengan niat sengaja. Dibubuhnya racun dalam makanan atau minuman, na'udzubillah min zalik. Diupahnya orang untuk bunuh ayah dia, na'udzubillah min zalik, dengan semata-mata nak harta ayah ni tadi. Tapi dengan sebab pembunuhan maka terhalang, haram bagi waris untuk mewarisi harta yang meninggal tersebut bila mana hubungannya adalah dengan sebab bunuh, dengan sebab kematian bunuh daripada waris ni tadi. Sebab kedua, hijab bersebab yang kedua iaitu hamba. Seorang hamba tidak boleh menerima harta pusaka daripada mereka yang merdeka, iaitu bukan hamba, walaupun dia adalah waris hamba tersebut. Yang ketiga, sebab hijab bersebab iaitu perbezaan agama ataupun murtad, salah satu daripada waris ataupun yang mati. Na'udzubillah min zalik. Seseorang waris tidak boleh menerima pusaka pewarisnya jika dia berbeza agama daripada pewarisnya, sama ada mu'allaf ataupun murtad. 2 keadaan yang dikatakan berbeza agama, contoh ayah dan juga anak. Ayah ni masuk Islam, mu'allaf. Anak tak sempat nak masuk Islam, meninggal ayah. Anak terhalang mewarisi harta pusaka ayah ni tadi.
ataupun dua-dua Islam. Salah satunya murtad, na'udzubillah, anak murtad. Contoh, ayah meninggal, anak tak dapat, tak boleh ambil walaupun 1 sen, walaupun dia anak kepada arwah ni tadi. 3 sebab tadi yang dikatakan hijab bersebab. Yang pertama pembunuhan, yang kedua hamba, dan yang ketiga perbezaan agama. Hijab ke diri ialah halangan yang berlaku dengan sebab kewujudan seseorang yang tertentu, menyebabkan seseorang waris yang lain terhalang daripada menerima pusaka. Dalam bahagian ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama hijab nuqsan. Hijab nuqsan iaitu menegah seseorang daripada mendapat saham yang banyak kepada saham yang sedikit. Ini yang dikatakan hijab nuqsan. Dia tak habis semua, tetapi daripada banyak orang tu dapat jadi sikit. Contoh, si mati ni perempuan, arwah perempuan ni ada anak. Dengan sebab ada anak, maka suaminya mendapat 1/4. Tak ada anak, suami dapat 1/2. Dengan sebab adanya anak si mati ni tadi, arwah isteri dia, maka si suami tadi dapat 1/4. Ini yang dikatakan hijab nuqsan. Dia tak halang semua, tetapi berkurang daripada 1/2 menjadi 1/4. Begitu juga sebaliknya, arwah suami meninggal, ada anak, maka isterinya akan dapat 1/8. Tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Kalau 4 isteri, kongsi-kongsilah 1/4 tu. Kalau ada anak si mati, 1/8 tu kongsi-kongsilah di kalangan isteri-isteri ni tadi, madu-madu ni tadi. Yang kedua hijab hirman, iaitu menegah waris daripada mendapat pusaka seperti terdindingnya saudara lelaki seibu sebapa dengan wujudnya abun di dalam warisan dan sebagainya. Ini hijab hirman, tak dapat langsung, iaitu menegah waris daripada mendapat pusaka langsung. Contoh yang diberikan dalam buku ini, seorang saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik kita lah, adik-beradik kita, abang ataupun adik lelaki, bila kita meninggal dunia, dia tak dapat langsung. Dengan sebab apa? Sebab adanya ayah. Ayah kita masih ada, kita ada adik-beradik lelaki. Ayah kita akan dapat 1/6 plus dengan asabah. Sebab kita tak ada waris lagi, ni bujang, tak ada anak lagi. Yang meninggal ni tak ada anak, dia ada adik-beradik lelaki, ada ayah masih hidup. Ayah akan dapat 1/6 tambah dengan asabah. Manakala adik-beradik yang lelaki ni tak dapat langsung. Itu contoh gambaran bagi hijab hirman. Hijab yang mana menegah waris daripada mendapat pusaka sepenuhnya. Si mati ada anak lelaki, ada ayah. Si anak lelaki akan dapat asabah. Dalam kaedah faraid, kita kena tentukan dahulu yang fardu. Okay. Yang fardu siapa? Ayah. Ayah dapat berapa? 1/6. Anak akan dapat asabah. Si mati dia cuma ada 2 waris saja, ayah dan juga anak lelaki. Maka ayah dapat 1/6, anak lelaki dapat asabah. Baki bermakna 5/6. Kalau tak ada anak, ada ayah sahaja, maka ayah akan dapat 1/6 campur dengan baki. Ayah punya bahagian dia tak boleh kata asabah terus, sebab dia adalah fardu, ashabul furud, bahagian dia memang difardukan 1/6. Tinggal lagi jika tiada waris yang mendapat asabah seperti anak lelaki, cucu lelaki, maka ayah akan dapat 1/6 tambah asabah. Walaupun hakikatnya sama je, si mati tak ada anak, cuma ada ayah seorang je, tetap dipanggil ayah ni dapat 1/6 campur dengan asabah. Walaupun hakikatnya kiraannya sama, asabah je sama je, sebab je seorang je. Tapi nak dikatakan fardu ni ashabul furud, kena nyatakan dia bahagian berapa, dan sebab tak ada waris yang lain yang berhak untuk mendapat asabah, maka si ayah dapat asabah 1/6 tambah dengan asabah. Formula untuk mengetahui hijab hirman. Kebanyakan hijab hirman berpunca daripada 2 kaedah.
Kaedah yang pertama, setiap orang yang berasal daripada punca tersebut, maka punca tersebut menjadi penghalangnya daripada mendapat harta pusaka kecuali saudara lelaki atau saudara perempuan seibu. Yang ini special. Adik-beradik seibu, adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik perempuan seibu. Sama mak, lain ayah. Yang ni walaupun ada adik-beradik seibu sebapa, walaupun ada anak kepada si mati, tetap dia akan dapat berapa? 1/6. Kerana puncanya ialah al-um, tidak menghalangnya daripada mewarisi pusaka. Yang kedua, akhun li'um, saudara lelaki seibu, tidak terhalang daripada menerima pusaka, bahkan difardukan kepadanya 1/6. Sedangkan dia dengan si mati diselangi dengan ibu. Akan tetapi ataupun ibu tidak menghalangnya daripada menerima pusaka. Walaupun masih ada ibu, si mati masih lagi ada ibu, kemudian ada saudara lelaki seibu, tetap saudara seibu ni akan dapat juga 1/6 walaupun ada ibu. Kaedah kedua, seperti yang telah disebut oleh Imam Ja'bari di dalam syairnya, fabil jihati taqdimu thumma biqarbihi wa ba'dahuma taqdimu bil quwwati ij'ala. Kedudukan yang terdahulu didahulukan, kemudian kedudukan yang paling hampir selepas keduanya, maka dahulukan yang paling kuat di sisi si mati. Faedah, perbezaan di antara saudara seibu dan yang lain daripada saudara-saudaranya di dalam beberapa perkara. Yang pertama, setiap orang yang berasal daripada punca tersebut, maka punca tersebut menjadi penghalangnya daripada mendapat harta pusaka kecuali saudara seibu tadi. Yang kedua, tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan, mereka dibahagikan sama rata. Contoh, ada dua orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Dua-dua ni saudara seibu, bukan saudara seibu sebapa. Maka kedua-dua ni akan dapat 1/6 kongsi sama rata. Berbeza dengan saudara seibu sebapa. Bila ada saudara seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, lelaki perempuan, dia orang dapat asabah, dia orang kena bahagikan dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Begitu juga anak kita. Bila kita meninggal, kita ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang contoh. Maka kedua-dua anak ni akan dapat asabah, tetapi dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ada 3 juta contoh, banyak harta ni 3 juta. Orang kaya pulau, tanah berekar-ekar. Bila meninggal, kira-kira balik ada 9 juta ringgit hartanya dinilaikan daripada tanah, rumah dan sebagainya. Ada anak 2 orang je, seorang lelaki, seorang perempuan. Daripada 9 juta, berapa yang dapat lelaki? 6 juta. Manakala yang perempuan 3 juta. Dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Yang ketiga tadi, yang pertama mestilah berpunca daripada punca tersebut, iaitu daripada saudara seibu. Yang kedua, tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan, mereka dibahagikan sama rata. Yang ketiga, yang berasal daripada perempuan tidak mewarisi, akan tetapi saudara lelaki seibu walaupun berasal daripada perempuan, mereka akan tetap mewarisi. Walaupun ada lagi anak, tetapi disebabkan ada saudara seibu, maka dia pun berhak dapat, sebab dia ashabul furud, dia bukan asabah. Walaupun si mati ada anak, tetapi dengan sebab adanya saudara seibu, dia tetap juga dapat. Mereka yang tidak dihijabkan secara hirman, ini ada 6 golongan. Daripada 25 ni, lelaki 15, perempuan 10, ada 6 golongan yang tidak dihijab secara hirman. Kalis, kalis kita panggil kalis hijab. Tapi berlaku tak hijab nuqsan? Berlaku. Seperti contoh ayah tadi, ada anak, si mati ada anak lelaki, ayah dapat 1/6 sahaja. Si mati tak ada anak lelaki, ayah dapat 1/6 tambah dengan asabah. Itu dikatakan hijab nuqsan.
hijab yang terkurang daripada 1/6 tambah asabah dapat 1/6 saja. Jadi yang 6 ini adalah hijab hirman yang terhalang langsung. Siapa dia yang pertama? Abun, ayah. Ayah memang akan dapat. Walau bagaimana keadaan sekalipun, bila ada ayah, ayah tetap akan dapat. Walaupun anak si mati ni 20 orang, 30 orang, tetap ayah akan dapat. Berapa? Lihat keadaan. Kalau si mati ada anak, maka ayah akan dapat 1/6. Kalau si mati tak ada anak, bermakna ayah akan dapat 1/6 plus dengan asabah. Yang kedua, ummun, iaitu ibu. Ibu juga tak akan terhalang daripada mendapat harta pusaka. Cuma bahagian ibu ni dia ada beberapa bahagian. Contoh si mati, anak dia ni meninggal dunia, ada anak, maka ibu akan dapat 1/6. Si mati tak ada anak, langsung tak ada anak, lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, maka si ibu akan dapat 1/3. Terhalang tak akan terhalang langsung, tetapi terhalang dari sudut pengurangan berlaku. Ini dalam bab 6 orang ini yang kalis hirman, kalis Allahumma shalli ala Muhammad, hijab hirman yang memang terhalang langsung. Pertama tadi abun, yang kedua ummun, ibu, yang ketiga anak lelaki si mati, ibun, ibni, adapun ibnu, anak lelaki si mati. Anak ni bila sebut anak, kena faham betul-betul yang dikatakan anak dalam pewarisan ini adalah mestilah anak yang sah taraf. Kita tahu, contohlah dulu-dulu ni kita ni jahil, kita ni buat macam-macam. Apa dosa yang tak pernah aku buat? Cakap bangga pula tu. Semua aku dah pernah buat. Ditakdirkan na'udzubillah min zalik, dia dengan perempuan belum berkahwin lagi, tapi dah ada anak, dah mengandung, kemudian nikah. Nak kata jahilnya tu sampai berterusan sampai anak tu dewasa, dibinkan atau dibintikan juga kepada ayah ni tadi. Sedangkan dalam hukum haram, tak boleh. Ayah ni tadi walaupun daripada benih dia tak boleh mewalikan sekiranya anak tersebut perempuan. Dia tak boleh dibinkan atau dibintikan nama dia, dan tak boleh juga menerima harta pusaka. Ini bagi anak yang tidak sah taraf. Anak angkat pun begitu. Anak angkat tak berhak, tak termasuk di kalangan 25 golongan yang mendapat harta pusaka. Jadi bab ini cukup penting. Tuan-tuan kena tahu, ataupun paling-paling kurang lah, saya bagi formula lah. Paling-paling kurang tuan-tuan tahu, seandainya aku mati, warisnya aku ada ni berapa dapat masing-masing. Tu pun cukup dah. Dalam ilmu faraid cukup dah. Dan kita buat satu kertas, tulis siap-siap, bincang dengan pasangan kita. Yang lelaki bincang dengan isteri, yang isteri bincang dengan suami. Kalau seandainya aku mati, aku ada waris begini, berapa bahagian waris aku ni? Cukup dah. Supaya apa? Supaya kita tahu yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa. Kita tahu yang ni berhak termasuk dalam ashabul furud, orang yang berhak mendapat harta warisan. Yang ini tak dapat rupanya, aku ingatkan dia dapat, sekalinya dia tak dapat. Contoh anak angkat tadilah, ataupun menantu. Menantu ni biasanya anak lelaki ramai, perempuan, anak perempuan tak ada. Jadi bila dah sakit, bila dah uzur, siapa yang jaga? Menantu perempuan ni lah yang kebanyakan jaga. Isteri kepada anak lelaki dia. Jadi kalau dia tak tahu menantu ni, dia sayang. Dia sayang dengan menantu perempuan ni tadi. Sebab apa? Aku sakit, dialah yang jaga, dialah yang masakkan, dia yang basuh cebokkan aku, kencing berak aku dia basuh, walaupun bukan anak sendiri, tetapi menantu. Jadi aku nak tahu berapa bahagian dia. Tengok-tengok tak dapat rupanya. Dalam kaedah ini, dekat situ adanya kelebihan apa yang dikatakan wasiat. Wasiat boleh dilakukan, boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris, dengan syarat tidak melebihi 1/3. Nak kurang boleh, lebih tak boleh. Kalau lebih juga dia bagi, maka ambil paling maksimum 1/3 daripada keseluruhan harta yang dia ada. Begitu juga kepada anak angkat.
Jadi sekurang-kurangnya kita tahu yang anak aku yang ni dapat berapa, ni dapat berapa. Kalau ada adik-beradik dapat tak? Ada anak, adik-beradik mahjub, terhalang dia. Mahjub apa? Mahjub hirman, tak dapat langsung. Jangankan nak kurang, memang tak dapat langsung, 1 sen pun tak dapat, sebab si mati ni tadi ada anak lelaki. Jadi kena tahu tu sekurang-kurangnya. Nak menguasai ilmu faraid saya faham, bukan mudah. Daripada bab 1 sampai bab akhir ni tuan-tuan, bukan mudah. Sebab tu Nabi SAW katakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, pelajarilah dan ajarkanlah. Sebab nak kata pentingnya ilmu ini, dalam hadis yang lain, mafhum yang lain, dia katakan di antara 1/3 ilmu dalam dunia ni. Sebab nak tahu bab tentu okey mudah. Nak tahu bab hijab pening sikit. Nanti dikatakan masuk dalam bila mana bab jumpa nanti yang kena merah telinga. Sebab dia nak kena fikir. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu waris kita ni dapat berapa, cukup. Itu paling-paling kuranglah kita nak tahu dalam bab dalam ilmu faraid ini. Yang ketiga, anak lelaki si mati, ibnu ataupun ibn. Yang keempat, anak perempuan si mati. Yang kelima, suami. Dan yang keenam, isteri. Sama ada salah satu itulah. Itu yang saya kata tadi, kalau seandainya 25 waris ni ada, 15 di kalangan lelaki, 10 di kalangan perempuan, hanya 5 saja yang berhak dapat. Yang ini 6 sebab disebut suami dan juga isteri. Tapi salah satu. Kalau yang mati lelaki, mana perempuan yang dapat isteri dia. Kalau yang mati perempuan, maka suaminya akan dapat. Mereka yang terhalang daripada menerima pusaka apabila bersama dengan orang-orang yang tertentu adalah seperti berikut. Ada 13 keadaan ataupun 13 situasi yang dikatakan seseorang itu terhalang mendapat harta pusaka disebabkan bersama dengan orang-orang tertentu. Yang pertama, jaddun, iaitu ayah. Ayah kepada ayah. Ataupun ayah, ialah ayah kepada ayah lah, atuk. Ayah kepada ibu termasuk tak? Tak. Ayah kepada ayah sahaja yang dikatakan ahli waris. Ayah kepada ayah terhalang daripada menerima pusaka apabila bersama dengannya abun. Kerana abun lebih kuat hubungannya dengan si mati berbanding jaddun. Atuk sebelah ayah terhalang menerima harta pusaka apabila bersama dengannya abun, iaitu ayah si mati. Atuk terhalang disebabkan adanya ayah kepada si mati. Tapi kalau ayah ni dah meninggal dulu, yang ada atuk, dapat tak? Dapat. Dia berhak dapat. Berapa bahagian dia? 1/6. Seandainya si mati tadi ada anak. Kalau si mati tak ada anak, 1/6 plus dengan asabah. Yang kedua, nenek sebelah ibu. Dalam atuk hanya kepada sebelah ayah saja. Tapi nenek sebelah ayah pun dapat, nenek sebelah ibu pun dapat. Dia termasuk dalam ashabul furud, orang yang berhak mewarisi harta pusaka. Nenek sebelah ibu terhalang daripada menerima pusaka apabila bersama dengan ibu, kerana ibu lebih kuat hubungannya berbanding dengan si mati. Begitu juga nenek yang hampir dengan si mati, kerana ianya lebih kuat ikatan persaudaraannya berbanding nenek yang jauh dengan si mati. Yang dikatakan nenek yang dekat tu maknanya mak, nenek lagi. Maknanya nenek yang jauh tu terhalang disebabkan ada nenek yang dekat. Nenek yang dekat dia terhalang disebabkan adanya ibu. Dan begitulah seterusnya. Yang ketiga, nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa terhalang daripada menerima pusaka apabila bersama dengan ibu dan bapa. Azan Isya kita beri laluan, insya-Allah lepas tu kita sambung sedikit. سيدنا محمد وسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمود للذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Sambung sedikit. Tadi sampai nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa terhalang daripada menerima pusaka apabila bersama dengan ibu dan bapa.
Begitu juga nenek yang hampir kepada si mati. Yang keempat, cucu lelaki dan cucu perempuan terhalang daripada menerima pusaka dengan adanya anak lelaki. Cucu terhalang dengan sebab adanya anak, tetapi di sini syaratnya mesti anak lelaki. Kalau anak perempuan, contoh si mati ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Anak lelaki dah kahwin, ada anak seorang perempuan juga, maknanya cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak lelaki meninggal dulu, jadinya si mati hanya ada anak perempuan dia yang masih bujang dan cucu perempuan daripada arwah anak lelaki dia. Faham maksud saya? Jadi ada 2 waris je, anak perempuan dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Tapi anak lelaki dah meninggal. Kalau ada anak lelaki, bermakna cucu perempuan tadi terhalang. Tapi kalau tak ada, meninggal dulu, yang ada anak perempuan dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki yang dah meninggal dulu, maka cucu perempuan pun dapat. Berhimpunnya 2 perempuan, sama ada anak ke bawah ataupun adik-beradik perempuan 2 orang atau lebih. Bila mana itu sahaja yang ada waris, maka dia berhak mendapat 2/3. Kalau tak ada anak cucu perempuan tadi, ada anak perempuan saja, dapat 1/2. Bila mana meninggalnya seorang, ada 2 anak perempuan, ada cucu perempuan seorang daripada arwah anak lelaki dia. Seorang meninggal, ada 3 orang anak, seorang lelaki, 2 orang perempuan. 2 orang perempuan belum berkahwin, yang seorang lelaki dah kahwin, ada anak perempuan seorang. Anak lelaki dah meninggal. Jadi yang meninggal ni ada 2 orang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada arwah anak lelaki dia. Yang ni dapat tak cucu perempuan? Tak dapat. Sebab apa? Dia kata anak perempuan ni dah ada 2 orang. Dia dah dapat 2/3 maksimum. Bila berkumpul 2 orang atau lebih, maka dia akan dapat 2/3 sahaja. Tapi kalau seorang je ada, seorang cucu perempuan, baru dapat. Sebab level dia, anak ni lebih dekat dengan si mati berbanding cucu. Begitu juga ayah lebih dekat dengan berbanding si atuk. Jadi yang seterusnya, nombor 5 sehingga nombor 13, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang, dan kita akan ulang sedikit daripada nombor 1 sampailah masuk yang ke 13 insya-Allah. Sebab nak nampak gambaran. Sebab hijab ni dia kena tahu daripada awal. Siapa yang lebih berhak, siapa yang terhalang dan siapa yang menghalang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang penting dalam faraid ini, itulah yang saya katakan tadi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu, bila mana tuan-tuan dah tak ada nanti, waris tuan-tuan tahu bahagian diorang berapa. Kalau diorang tak tahu pun, tuan-tuan dah sediakan kiraan mengikut kaedah faraid. Kena ikut ke ustaz faraid? Wajib. Tak ada pilihan. Bila namanya Muslim, kita tak ada pilihan. Yang ingkar, apa kata Allah? Dimasukkan ke dalam api neraka, kekal ia di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. Bukan kekal dalam neraka seronok-seronok, tak. Dalam neraka tu disiksa lagi dengan siksa yang menghinakan bagi sesiapa yang mengingkari hukum berkaitan dengan faraid. Jadi tak ada pilihan. Bab faraid ni kita tak ada pilihan. Wajib kena mengikut kaedah faraid. Yang tak nak ikut juga terpulang pada dia. Ini tak adil katanya. Ayat biasa dalam cerita Piramli. Ini tidak adil. Abdul Wahab, satu lagi Abdul apa? Tak adil katanya. Akak yang sulung dapat sikit, kamu adik yang bongsu lelaki dapat banyak. Tak adil macam ni. Sebab apa? Sebab kurangnya pengetahuan dalam bab faraid. Orang kalau faham betul-betul bab faraid ni, saya boleh jaminlah dia tak akan ingkar. Sebab dia tahu kewajipan mengikut syariat berkaitan dengan hukuman ataupun ketentuan faraid ini. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya rasa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun, ada terkasar bahasa, tegur saya di tuan-tuan. Kita tangguh dengan tazkirah kafarah dan suratul Asr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.